Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua kawan-kawan yang beragama Islam yang tak lama lagi akan membuka puasa. Untuk rakyat negeri Sabah, saya fikir kurang daripada 2 jam lagi rakyat Sabah akan berbuka puasa. Dan terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, silalah tekan butang subscribe, like dan share. Zuraida Kamaruddin, seorang wanita yang tak pernah lekang daripada cabaran-cabaran hidup. Of course, semua manusia pun macam dia juga. Tapi nampaknya kali ini Zuraida Kamaruddin dah jatuh di timpa tangga. Daripada seorang figura yang cukup besar, nama yang gah, sekarang hampir dah tak ada apa-apa lagi. Apa-apa lagi lah. Masih berguna. Semua manusia masih berguna. Tapi beliau, saya boleh kata, silap langkah keluar daripada PKR dengan langkah Sheraton, dipecat, lepas itu masuk dalam Bersatu, keluar lagi, lepas itu masuk PABM, konon-konon jadi presiden, tapi lepas tu dipecat. Lepas tu dia pula memohon semakan kehakiman untuk supaya dia dapat diisytihar sebagai presiden PBM. Waduh, yang nak dilawan pun pengasas kepada PBM. Of course lah kalah. Dan nak kata kesian tak juga, bagi saya itulah consequence, natijahnya. Itulah natijahnya, itulah consequence, itulah akibat daripada perbuatan orang selalu kata khianat, tapi saya tak kata khianat lah, orang yang kata khianat. AGC Peguam Negara akhirnya membantah permohonan semakan kehakiman Zuraida untuk diisytihar sebagai PBM. AGC membantah permohonan Zuraida untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman terhadap ROS untuk mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau adalah Presiden PBM yang sah. Jabatan Peguam Negara membantah permohonan Datuk Zuraida Kamaruddin untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman terhadap Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS untuk mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau adalah Presiden Parti Bangsa Malaysia atau PBM yang sah. Peguam Persekutuan iaitu M. Kogila Bigai dalam hujannya memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa pertikaian dalam PBM adalah perkara dalaman untuk diselesaikan oleh pihak terlibat. Mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara itu kerana klausa penyingkiran di bawah Seksyen 18C dalam Akta Pertubuhan 1966. Peguam Muhammad Asmir Asraf yang mewakili Zuraida pula berhujah bahawa pertikaian itu telah diselesaikan dan notis telah dihantar kepada ROS pada Oktober tahun lepas. Bagaimanapun, ROS tidak mengiktirafnya sebagai presiden parti, katanya. Selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, Datuk Amarjit Singh menetapkan 11 Mei untuk penjelasan lanjut dan menyampaikan keputusannya mengenai bantahan AGC itu. Zuraida, 65 tahun, yang memfailkan permohonan itu pada 24 Mac dan menamakan ROS sebagai responden tunggal memohon pengisytiharan bahawa tindakan ROS mengekalkan Datuk Larry Sun atau Larry Seng Wei Shen sebagai Presiden PBM adalah tidak sah dan memohon perintah mandamus untuk mengarahkan ROS mengiktiraf beliau sebagai Presiden PBM berkuat kuasa 7 Oktober 2022. Bekas ahli Parlimen Ampang itu dalam affidavit sokongannya berkata beliau menerima surat daripada PBM pada 27 Oktober 2022 memaklumkan pelantikannya sebagai Presiden PBM. Bagaimanapun,
Zuraida berkata beliau menerima surat daripada parti itu bertarikh 19 Disember tahun lepas yang menyatakan Sun mengisytiharkan dirinya sebagai Presiden PBM dan menggantung keahlian Zuraida Kamarudin. Bekas Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi itu berkata beliau mengetahui mengenai pemecatannya daripada PBM melalui portal Berita Desta pada 27 Disember 2022, namun tidak pernah menerima sebarang notis, surat atau makluman daripada parti itu mengenai pemecatannya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Daulat tuanku digarhayu Sultan Nazrin Sultan Perak yang sekali lagi menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia, seluruh negara Malaysia apabila baginda sekali lagi telah pun melakukan ataupun telah pun mencemar duli dengan baginda bersetuju di dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, aktiviti-aktiviti yang bersantun menyantuni rakyat jelata. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, yang kita tahu Sultan Nazrin memang selalu membuat kejutan yang memang dinanti-nantikan dan amat disokong penuh oleh rakyat negara Malaysia, terutamanya rakyat di tanah jajahan baginda di negeri Perak. Terbaru ini tuan-tuan dan perempuan, nampaknya Sultan Nazrin berjaya menarik perhatian Malaysia sekali lagi apabila baginda telah bersetuju dan telah sanggup untuk mencemar duli di dalam baginda merasmikan satu aktiviti ataupun satu majlis kemasyarakatan yang memang sangat-sangat dipuji oleh netizen. Dan beginilah pemimpin negara yang sentiasa dinanti-nantikan. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun, digarhayu tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin. Okey, saya akan kongsikan sebentar lagi beritanya, tapi ada sedikit lambat internet di sini, entah apa terjadi. Tetapi yang pastinya tuan-tuan dan perempuan, baginda telah pun sempat untuk meluangkan masa, walaupun baginda juga dalam keadaan berpuasa, baginda juga dalam keadaan yang penat pastinya, tapi baginda tetap sanggup untuk mencemar duli dan sanggup untuk bersama-sama dengan rakyat jelata di bawah tanah jajahan baginda untuk sama-sama di dalam majlis yang diraikan dengan penuh bermakna itu. Kerana itu seluruh rakyat negeri Perak amat-amat menjunjung kasih dan juga amat-amat mengasihi, amat-amat menjunjung tinggi Sultan Nazrin. Dan salah satu daripada keistimewaan Sultan Nazrin ini, baginda adalah seorang yang amat tegas di dalam memartabatkan kedaulatan undang-undang dan juga untuk memastikan keadilan terjadi di negara Malaysia. Ya, aktiviti ataupun majlis yang telah disempurnakan oleh Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Perak ini adalah Sultan Nazrin telah merasmikan Masjid Al-Syuhada Taman Bandar Baru. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, telah pun merasmikan Masjid Masjid As-Syuhada Taman Bandar Baru di sini dan berbuka puasa bersama rakyat di Kampar. Ketibaan baginda itu pada kira-kira jam 7 petang telah pun disambut oleh Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suwaidi Abdul Rahim dan beberapa exco kerajaan negeri.
Turut hadir adalah Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIP) Tan Sri Muhammad Anwar Zaini, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak JAIPK Harith Fadzila Abdul Halim dan Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Sejurus tiba, Sultan Nazrin menanam pokok Bukida Batik dan merasmikan masjid itu sebelum majlis diteruskan dengan bacaan doa perasmian dan ayat suci Al-Quran. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Daulat Tuanku, Digarhayu Tuanku Sultan Nazrin. Kita jumpa lagi. Bye-bye.